بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhumah, kata dia, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, adalah kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bagi kami minum sambil berjalan dan biasa bagi kami minum sambil berdiri. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa berlaku perkara yang macam ni pada zaman Nabi. Makan dan minum sambil berdiri ini biasa berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ummi Thabit, ataupun nama dia Kabsyah binti Thabit, saudara kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, kata dia, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tu, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Di dalam hadis ni, satu orang perempuan yang bernama Kabsyah bin Thabit radhiyallahu anha, dia menceritakan, kata dia, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mai ke rumah dia. Ni Kabsyah ni cerita. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mai ke rumah dia, fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman. Nabi mai ke rumah dia, ada satu qirbah duk gantung di rumah dia. Qirbah ni tuan-tuan, kulit binatang yang orang Arab zaman dulu dia guna buat isi air. Dulu tak ada tangki, maka kulit binatang ni dia ambil, dia jahit bagi jadi teropa oncang macam tu, dalam tu isi ayam, dan orang-orang Arab ni dia gantung dalam rumah dia. Nabi SAW satu hari pergi ke rumah Kabsyah ini, dan Nabi SAW nak minum air, tengok ada satu qirbah, ada satu oncang kulit binatang yang isi air ni mu'allaqah, duk gantung. Nabi SAW pergi
minum air daripada oncang yang tergantung itu, Nabi minum dalam keadaan berdiri. Dia kata. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis yang mula kita baca tadi, dia cerita dekat kita sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi kata biasa bagi mereka pada zaman Nabi SAW, mereka minum dan mereka makan hal keadaan mereka sambil berdiri, sambil berjalan. Bukan sahabat saja, bahkan Nabi SAW sendiri pun biasa minum sambil berdiri, iaitu apabila Nabi minum satu minuman yang duduk di dalam qirbah, duduk di dalam kulit binatang yang digantung dalam rumah. Nabi pi berdiri minum. Kata Kabsyah ni, faqumtu ila fiha faqata'tu. Aku bangkit selepas daripada Nabi minum tu, dan Nabi balik, aku bangkit, aku potong tempat Nabi minum tu. Aku potong, aku ambil simpan. Maksud dia ialah Kabsyah buat macam tu kerana nak ambil berkat. Bekas yang diminum oleh Nabi SAW tu. Qirbah ni dia kulit binatang isi ayam tu gantung. Bila Nabi nak minum, benda tu duduk gantung, maka Nabi terpaksa berdiri dan minum sambil berdiri. Terpaksa berdiri dan minum sambil berdiri. Bekas mulut Nabi minum air pada qirbah itu, Kabsyah potong dan ambil simpan, kerana itu ada keberkatan dia. Daripada dua hadis ini dapat kita faham bahawa minum sambil berdiri ini biasa berlaku di zaman Nabi SAW. Bukan sahaja dilakukan oleh sahabat-sahabat, bahkan Nabi SAW pun sendiri biasa minum dalam keadaan berdiri. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل؟ قال ذلك أشر أو أخبر أو كما قال. حديث صحيح رواية إمام مسلم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang kuat Nabi, kata dia Nabi SAW melarang orang minum sambil berdiri. Ini pula dia main hadis ketiga, pula dia bagi tahu kata Nabi SAW melarang orang minum sambil berdiri. Qala Qatadah. Qatadah ni dia tak hidup zaman Nabi. Dia dengar benda ni daripada Anas bin Malik. Maka Qatadah tanya kepada Anas bin Malik. Dia kata, fal aklu, kalau minum berdiri dilarang oleh Nabi, kalau makan berdiri macam mana? Begitu. Qala, kata Anas bin Malik, zalika asyarru au akhbar. Dia kata itu lebih teruk lagi, lebih keji lagi. Minum berdiri ni dilarang oleh Nabi. Kalau makan berdiri itu lebih teruk lagi. Sudah tentulah lebih tidak elok lagi. Habis yang tadi kata sahabat-sahabat Nabi biasa minum berdiri, yang tadi baca hadis kata Nabi pergi ke rumah Kabsyah, Nabi minum air daripada qirbah dalam keadaan berdiri, itu macam mana? Maka ulama membuat kesimpulan, dalam keadaan biasa maka minum berdiri itu tidak elok, kecuali dalam keadaan-keadaan yang memaksa. Itu maksud dia. Jangan salah faham dengan hadis ni. Biduk kata pula kata sunnah pula minum berdiri. Dah. Pasti ada orang kata macam tu. Dia kata ada hadis Nabi pun minum berdiri. Memang ada hadis Nabi minum berdiri, tetapi hadis tu nak bagi tahu dalam keadaan yang tertentu Nabi minum berdiri. Pasal apa? Pasal qirbah tu digantung. Maka nak minum terpaksa kena berdiri. Dia memang duduk gantung di atas.
dalam keadaan biasa, Islam mengajar orang Islam supaya beradab. Maka di antara adab minum itu, di antara adab makan itu ialah duduk. Maka mai hadis yang ketiga ni, Anas bin Malik bagi tahu, dia kata Nabi SAW naha an yashrab ar-rajul qa'iman. Nabi larang orang minum sambil berdiri. Qatadah tanya kepada Anas bin Malik, dia kata kalau makan macam mana? Anas kata zalika asyarru au akbar. Dia kata tu lebih teruk lagi. Kalau minum pun tak bagi kita minum berdiri, makan lebih-lebih lagi dilarang kita daripada berdiri. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la yashrabanna ahadun minkum qa'imah. Nabi kata jangan sekali-kali kamu minum dalam keadaan berdiri. La yashrabanna ahadun, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu minum dalam keadaan berdiri. Faman nasiya, Nabi kata siapa terlupa dia minum berdiri, falyastaqi, Nabi kata maka hendaklah dia muntahkan balik benda yang dia minum itu. Dia mai keras lagi. Maknanya Islam menekankan tentang adab ini. Islam menekankan tentang adab ini. Minum, makan, biarlah duduk, kerana duduk itu lebih beradab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis-hadis yang kita baca ini, maka dapat kita faham bahawa Islam adalah satu agama yang sangat cantik. Maka kerana Islam itu cantik, maka Nabi SAW menerangkan kepada kita beberapa adab untuk kita patuhi dan kita ikuti. Di dalam hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir walakin ishrabu mathna wa thulatha wasammu idza antum syaribtum wahmadu idza antum rafa'tum. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Janganlah seseorang daripada kamu minum macam mana minum binatang, unta dan sebagainya. Janganlah seseorang daripada kamu minum kasyurbil ba'ir, macam mana unta minum. Nabi kata walakin ishrabu matna wa thulatha, tapi minum biarlah 2 kali atau 3 kali. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni ialah Nabi SAW nak ajak adab kepada kita, adab minum. Unta tuan-tuan, dia kalau nak minum dari segi duduk adab dia cantik. Unta dia nak minum, dia nak makan, dia duduk. Unta dia tak minum, dia tak makan berdiri. Unta dia nak makan, dia nak minum, dia duduk. Tapi unta bila dia minum dia tak stop. Dia kira one shot bagi habis. Ini unta punya style minum. Maka Nabi SAW kata wala tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Janganlah seseorang daripada kamu minum macam mana unta minum. Ambil air gelas panjang tu, kudegong sampai habis. Itu syurbil ba'ir, itu minumnya unta. Tetapi Nabi kata walakin ishrabu matna wa thulatha, tapi minum biarlah 2-3 kali. Minum sikit, minum sikit macam tu. Itu ada. Wasammu idza antum syaribtum. Nabi kata dan bila nak minum bismillah dulu.
Wasammu, dan sebutlah nama Allah. Maksudnya bismillah dulu sebelum minum. Wahmadu idza antum rafa'tum, bila kamu letak minuman itu ucapkanlah alhamdulillah. Tentang kita tengok hadis-hadis Nabi ni cukup cantik. Boleh kita bayangkan kalau orang Islam ikut adab yang Nabi tunjuk ni, macam mana jadi dunia ni. Boleh kita bayangkan semua orang Islam ikut adab yang ditunjuk oleh Islam, macam mana jadi dunia ni cantik. Jadi cantik, mata tengok sejuk aja. Semua orang turut adab yang ditunjuk oleh agama. Mukadimah yang kita baca ni satu benda yang ringan sebenarnya, bukan satu benda yang berat, satu benda yang ringan sebenarnya, iaitu dia menyentuh tentang soal adab. Adab yang kita boleh buat. Kalau adab yang seringan ini, yang semudah ini kita tak boleh buat, jangan kita bercakap tentang soal yang besar-besar. Begitu. Mudah-mudahan mukadimah itu membawa manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 47. Kita masih lagi berada dalam tafsir surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf Makkiyah yang kita terangkan minggu lepas, bulan lepas. Maksud Az-Zukhruf itu ialah perhiasan. Surah ni nak cerita tentang orang-orang Arab Quraisy tidak boleh terima Nabi sebagai pemimpin mereka dengan alasan Nabi tidak kaya. Nabi bukan orang kaya, yang Nabi tidak banyak perhiasan. Kekayaan orang pada masa itu diukur dengan perhiasan yang banyak, dengan emas perak yang banyak. Oleh kerana Nabi tak ada banyak emas perak, maka dia tak layak jadi pemimpin. Begitu. Dan pada bulan lepas kita dah baca dah cerita daripada ayat yang kita baca ni tentang satu, dia cerita tentang kehebatan Al-Quran yang diturunkan di Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk panduan kita semua. Kita juga dah tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala tanya, adakah kerana sebahagian orang tak mau Quran, maka Quran perlu di stop penurunan dia. Ini kita baca bulan lepas. Tuhan sebut dalam Quran, adakah kerana sebahagian orang kata tak mau ikut Quran, maka kerana tu Quran perlu stop, tak payah turun. Adakah macam tu? Tuhan kata. Dan kita dah tengok bulan lepas bagaimana dia cerita dekat kita, Nabi mana pun semuanya ditentang oleh kaum dia. Nama kata Nabi, Nabi mana pun akan ditentang oleh kaum dia, akan dihina oleh kaum dia, akan dicerca oleh kaum dia, akan difitnah oleh kaum dia. Sebahagian kecil akan ikut Nabi, sebahagian besar menentang, memfitnah, mencerca dan sebagainya. Kita dah tengok bulan lepas bagaimana kesudahan kaum yang menentang Nabi-Nabi. Semuanya binasa. Sebut sahaja kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa dan sebagainya, semua dibinasakan oleh Allah. Kita dah tengok bulan lepas pengakuan orang kafir bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menjadikan langit bumi, Tuhan yang menjadikan bulan bintang, Tuhan yang menjadikan matahari, bahkan punca kehidupan manusia, air pun Tuhan bagi jadi, bahkan kenderaan yang manusia duk naik pun Tuhan bagi jadi. Kita dah tengok bulan lepas. Siap dengan petua-petua ayam semua bagi siap bulan lepas. Orang kafir mengaku benda ni. Kalau kita tanya ni bumi ni siapa buat, dia kata Tuhan, dia tunjuk naik ke langit. Maknanya dari segi rububiyah, dari segi mengaku Tuhan boleh buat benda-benda ni, orang kafir pun mengaku. Cuma orang kafir ni dia tidak beriman dengan uluhiyah Allah. Bila suruh dia ikut undang-undang Allah, dia tak mau ikut. Tapi dia kata Allah buat langit bumi, tapi ikut undang-undang Allah dia tak mau ikut. Maka manusia beriman dari segi rububiyahnya dan mereka engkar dari segi uluhiyahnya. Dan kita dah cerita bulan lepas tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang buat kajian dah ni nak bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala ni, orang buat kajian. Orang fizik, orang yang mengaji fizik, mereka sampai ke peringkat buat kajian ni kelajuan cahaya ni.
cahaya tuan-tuan. Kita balik rumah, tak lagi balik mengaji ni, balik rumah gelap lah. Semua orang main mengaji, masuk. Petik-petik tu itu cerah satu rumah. Berapa punya laju cahaya tu. Petik-petik tu dandan cerah satu rumah. Tak nampak macam mana air duk mengalir nak pergi tu, tak nampak. Elektrik ni petik-petik tu petik cerah. Punya lajunya cahaya ni. Saintis yang terlibat di dalam bidang fizik dan sebagainya, dia pun buat kajian berapa laju cahaya ni, dia sukat macam mana tak tahu. Pakai cupak ke, pakai gantang ke, pakai kayu pembaris ke, pakai apa kita tak tahu. Dia sukat kelajuan cahaya. Orang fizik kata kelajuan cahaya ni 300,000 km sesaat. Kita bawa kereta 140 pun rasa macam tayar nak terlucut pergi dulu kan, 140. Cahaya ni katanya laju dia 300,000 km satu second. Yang anehnya, orang fizik kata tidak ada satu benda pun dalam dunia ni yang boleh yang boleh menandingi kelajuan cahaya. Tak ada benda dalam dunia ni yang boleh lebih laju daripada cahaya. Cahaya 300,000 km sesaat, tak ada satu benda dalam dunia ni boleh lebih laju daripada tu. Tetapi saintis yang beriman akhirnya mengaku bahawa Allah buat burak untuk Nabi naik masa Isra' dan Mi'raj lebih laju daripada cahaya. Itu dia. Yang kata menatang burak ni, kelajuan dia lebih laju daripada cahaya. Kalau cahaya kata 300,000 km sesaat, burak lebih laju daripada tu. Dan Nabi naik tanpa memakai tali pinggang keselamatan. Tuan-tuan, saintis dia pun buat kajian benda-benda ni. Daripada kajian itu terasa kepada mereka yang beriman ni meningkat iman mereka. Kerana cahaya tu pun Allah buat, maka burak juga Allah buat. Tak ada masalah bagi Allah untuk nak lebihkan satu ciptaan daripada ciptaan yang sedia ada. Begitu. Maka saintis-saintis ni pun tak ada kerja, mereka pun duk kira. Mereka kata jet pejuang yang duk ada lah ni, jet pejuang yang paling canggih yang Amerika buat lah ni, dia kata 5 kali kelajuan lebih daripada kelajuan bunyi. Dia kata bunyi dengan cahaya ni, anak-anak kita duk ngaji, dia tahu lah cahaya lebih laju daripada bunyi. Bunyi ni slow sikit. Jet pejuang yang Amerika buat lah ni, kelajuan dia 5 kali lebih laju daripada bunyi. Itu sebab kita dengar bunyi rong sini, kapal terbang duduk ada sana lah. Dia lebih laju daripada bunyi. Kapal terbang Concorde, kepala patah macam tu. Kapal terbang Concorde tu dia kata 3 kali kelajuan bunyi. Saintis buat kajian tuan-tuan. 3 kali kelajuan bunyi. Jet pejuang 5 kali kelajuan bunyi. Semua benda ni tuan-tuan, kita duk bercakap ni, dia balik kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ia ni yang kita tengok pada bulan lepas dan kita rasa betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang begitu punya besar. Patutkah kita yang lemah, yang kerdil, yang kecil, yang tak ada apa ni nak pergi challenge dia, nak pergi lawan dia, nak pergi kata tak betul sesetengah benda yang dia suruh kita buat? Bolehkah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung ayat pada malam ini. Kita ghostan sikit, kita ambil ayat 15. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Muka surat 46 bawah sekali. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Ini kita baca sikit boleh lepas. Dan menjadi mereka itu, yakni kafir musyrikin itu, bagi Allah daripada segala hambanya itu satu juzuk. Sekira-kira berkata mereka itu malaikat anak perempuan Allah. Kerana apa itu? Kerana anak adalah satu juzuk daripada bapa, sedangkan malaikat sebenarnya daripada kalangan hamba Allah. Itu dia. Ini kita cerita macam mana orang-orang kafir ni macam-macam. Malaikat dia kata anak perempuan Tuhan. Orang Nasrani dia kata Nabi Isa anak Tuhan. Orang Yahudi dia kata Uzair anak Tuhan. Semua ni sama aja. Mereka menuduh makhluk menjadi anak Tuhan. Yang semua tuduhan ini langsung tidak berasas.
Firman Allah, innal insana lakafurum mubin, bahwasanya manusia yang kata perkataan itu, yang kata malaikat anak perempuan Tuhan ni, sesungguhnya kufur mereka itu dengan kufur yang terang. Teruk mereka ni. Macam mana mereka boleh kata Tuhan ada anak? Orang yang gamak pergi kata Tuhan ada anak, ini orang kafurum mubin, kufur yang cukup terang. Dia boleh pergi samakan Allah dengan manusia, pergi kata dia boleh pergi samakan makhluk dengan Allah. Teruk. Maka orang yang boleh buat macam ni kafurum mubin, kufur yang cukup terang, dia kata. Kerana mengisbat bagi Allah itu anak, yang maha suci Allah daripada anak dan bapa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita duk baca, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad. Allah tak ada sekutu, dia tak ada anak, dia tak ada bini, dia tak ada adik-beradik, dia tak ada sepupu, dia tak ada. Allahu ahad, Allah asa. Tiba-tiba kita pergi bubuh pula dia ni anak Tuhan, dia ni. Ini satu kekufuran yang sangat dahsyat. Ya kan? Firman Allah. Ini ayat kita nak baca malam ni. Amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Adakah kata mereka itu bahawa telah ambil Allah daripada makhluk sendiri, perbuat anak perempuan bagi dirinya, dan pilih akan kamu dengan anak laki-laki? Yang ni jangan kamu kata demikian itu. Tuhan kata, adakah patut hampa sendiri pun nak anak laki-laki, tak mau anak perempuan, tiba-tiba hampa kata malaikat anak perempuan Allah. Ini merujuk kepada orang kafir Quraisy zaman tu. Zaman jahiliah dulu, mau anak laki-laki aja, tak mau anak perempuan. Zaman jahiliah dulu, mau anak laki-laki saja, tak mau anak perempuan. Kalau bini mengandung, duk minta, biarlah anak yang nak keluar tu biar anak laki-laki. Tak mau anak perempuan ni. Bila isteri lahir aja anak, keluar mai orang habaq kat dia, kata kamu dapat anak perempuan, dan muka jadi merah padam. Bagi dia anak perempuan ni anugerah yang mengaibkan. Ni dalam masyarakat Arab jahiliah dulu. Pasal apa? Pasal dia kira perempuan ni boleh jadi banyak masalah kepada keluarga. Kalau dia jahat pun memang malu keluarga. Kalau orang mai buat jahat kat dia pun keluarga malu. Jaga anak perempuan ni memang susah. Mereka anggap macam tu. Maka bila dapat anak perempuan, ini satu yang mengaibkan, satu yang memalukan. Mereka sendiri tak mau anak perempuan, mereka pergi kata malaikat anak perempuan Tuhan. Adakah patut Tuhan kata macam tu? Tuhan kata dalam Quran ni, Tuhan kata hampa sendiri pun tak berkenan anak perempuan, hampa pergi kata malaikat anak perempuan aku. Patutkah hampa kata macam ni dekat aku? Begitu. Firman Allah, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswadda. Dan apabila dipersuka seseorang mereka itu dengan barang yang diperbuat bagi Tuhan Ar-Rahman itu, bandingan yakni anak perempuan, nescaya jadilah mukanya itu hitam. Yakni manakala dikhabarkan pada seseorang itu bahawa isteri dia beranak betina, maka jadilah muka dia hitam, kecut, masam, tiada senyum manis. Wa huwa qazim, dan ia duka cita di dalam hati. Itu dia. Tuhan kata sedangkan hampa sendiri, kalau orang main habaq kata dapat anak perempuan, muka dandan jadi kecut, pucat, jadi hitam, jadi kerana tak sukanya anak perempuan, tiba-tiba hampa tuduh Tuhan ada anak perempuan. Maka tiada suka pada anak perempuan, maka betapa pula nisbah kepada Allah pula, maha suci Allah daripada demikian itu. Benda hak kita pun tak mau, kita pergi kata hak Tuhan benda tu. Adakah patut buat macam tu? Begitu. Firman Allah, awaman yunasya'u fil hilyah. Adakah patut jadi mereka itu, yakni kafir-kafir itu, akan perempuan yang pelihara, yang dipelihara pada dalam pakaian perhiasan itu sebagai anak bagi Allah, seperti dikata malaikat anak perempuan Allah. Wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan iaitu perempuan itu pada perdakwa itu tiada terang sebab kurang akalnya, yakni perempuan kurang akal berbanding laki-laki. Ni kalau dengar kat geng woman liberation ni, mereka marah. Oh, mereka kata ni teruk.
Ayat ni tak boleh pakai, dia kata. Walaupun itulah hakikatnya. Bukanlah Islam ni nak merendah-rendahkan orang perempuan. Tapi sebenar-benarnya pun orang perempuan pun mengaku orang laki-laki lebih daripada dia. Tidak. Orang perempuan yang bila bercakap ni nak angkat, nak up orang perempuan dalam keadaan nak pelekeh, nak tekan orang laki-laki, nak sindiak-sindiak orang laki-laki, dia sendiri pun hati kecil dia memerlukan orang laki-laki dalam rumah dia. Bila laki tak ada, laki pergi kursus, laki pergi apa, susah. Nak pergi bayar bil api, bil air pun tak hati kadang-kadang tu. Semua laki duk buat. Maknanya dia sangat perlu orang laki-laki. Maka Allah kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki ni dia lebih menguasai ke atas orang-orang perempuan. Bahkan dari segi nak buat decision, dari segi nak buat keputusan, dia nak kena laki-laki buat keputusan. Orang perempuan kalau buat pun dia tak mau nak kejap elok. Dan dia sendiri pun tahu kalau dia buat keputusan, dia sendiri pun tahu pasal. Dia kata pergi tanya ayah. Dia betul juga laki. Jadi terimalah hakikat yang agama kata ni. Bukanlah orang laki-laki ni nak lebih dan dalam sampai ke peringkat nak menghina, nak menekan orang perempuan. Bukan macam tu. Tapi terimalah hakikat bahawa orang laki-laki dari segi akal lebih daripada orang perempuan. Akal panjang. Dari segi agama pun lebih orang laki-laki daripada perempuan. Pasal orang laki-laki 30 hari sebulan, 30 hari dia semayang. Orang perempuan 30 hari sebulan, ada beberapa hari dia tak boleh semayang. Jadi kalau orang perempuan nak bagi jawapan pula, dia kata, mana ustaz? Dia kata laki saya tak semayang dan bela ni. Itu cerita lain. Yang tu cerita lain. Yang tu bukan cerita dia tak boleh semayang. Yang tu cerita dia balong liat. Yang tu cerita lain. Itu tak boleh diguna untuk berhujah. Tak boleh macam tu. Itu laki hang punya masalah. Bukan agama punya masalah. Agama dia bercakap dari segi orang yang normal. Orang laki-laki yang normal. Yang beragama, yang apa semua. Banding dengan orang perempuan yang beragama. Orang laki-laki yang beragama lebih. Dari segi agamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata manakala ia, yakni manakala perempuan hendak menzahir hujah bagi dirinya, tiba-tiba menzahir hujah atas dirinya. Orang perempuan ni kadang-kadang dia nak bercakap tu, dia nak bela dia, tapi cakap dia tu kena ke dia? Masalah akal kurang daripada orang lelaki. Dia tak pandai tu, dia nak bercakap tu, dia nak pertahan diri dia, tapi cara dia cakap akhirnya makan diri dia. Kadang-kadang berlaku begitu. Bukan pun selalu, kadang-kadang berlaku begitu. Memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah jadikan begitu. Cantik dah lah Tuhan. Kalau kita ikut apa yang Tuhan kata, cantik dah lah. Cantik dah lah. Dalam sebuah rumah tangga mesti ketua seorang saja. Tak boleh ada dua ketua. Tak boleh. Mesti ada seorang ketua. Maka ketua, Islam sudah putuskan laki-laki ketua. Senang. Keputusan akhir, final decision, laki-laki buat. Dan apabila dia buat, itulah keputusan yang mesti kita dengar. Eloklah rumah tangga. Tapi kalau dua-dua pun sama-sama duduk pada satu aras, pada satu level, susah. Maka akhirnya dia mengundang pada begitu. Firman Allah, wa ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inatha. Dan menjadi mereka itu, yakni kafir-kafir itu, akan malaikat yang mereka itu hamba bagi Tuhan Ar-Rahman itu sebagai anak perempuan pula. Tiba-tiba dah sudah kita tahu orang perempuan ni ada beberapa kelemahan dia, dia pergi letak pula yang ada kelemahan tu sebagai anak Tuhan. Mana boleh begitu. Asyahidu khalqahum, Tuhan tanya, adakah hadir mereka itu, yakni kafir itu, akan kejadian mereka itu, yakni akan kejadian malaikat itu yang didusta dikatakan perempuan itu? Tengok ayat lama tu. Itu ya. Tuhan tanya dalam ayat ni, dia kata asyahidu khalqahum. Ni yang hampa duk cakap pandai, duk kata malaikat ni anak perempuan Tuhan semua ni, masa Allah nak buat malaikat dulu hampa ada ke? Hampa tengok ke? Itu maksud dia.
Adakah hampa menyaksikan masa Allah bagi jadi malaikat tu? Adakah hampa ni duduk dalam kumpulan yang menyaksikan benda tu sehingga kan hampa boleh kata malaikat ni anak perempuan Tuhan? Hampa tengok ke? Tuhan tanya macam tu. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Lagi disurat akan saksi mereka itu, yakni kafir-kafir yang kata malaikat itu perempuan. Dan lagi disoal, ditanya mereka itu di akhirat daripada perkataan dusta itu. Di mana dapat? Maka diseksa akan dia kerana bohong. Oleh kerana atas dunia ni hampa dah cakap dah kata malaikat ni anak perempuan Tuhan. Apa yang hampa cakap tu telah disurat, telah direkodkan oleh malaikat Raqib dan Atid. Rekod tu bukan tulis saja. Rekod tu akan dibaca di padang mahsyar itu. Pada masa tu hampa akan diminta bagi jawapan atas apa yang hampa dakwa di atas dunia ni. Tuan-tuan, bukan cerita orang kafir saja, kita pun serupa. Setiap benda yang terluncur keluar daripada mulut kita, kita kena jawab depan Tuhan itu. Setiap patah perkataan yang terbit daripada mulut kita, kita kena bertanggungjawab depan Tuhan. Bukan kata cakap-cakap angin puput habis dah, tak selesai cerita. Ni hari ni kita bercakap apa pun, kita tuduh orang ke, kita kata apa ke orang ke, betul tak betul, di sana kena jawab esok ni. Hang ni nampaknya bertanggungjawab duk sebar benda ni dalam kawasan hang. Betul ke benda yang hang cakap ni? Jawab depan Tuhan esok, betul tak betul? Maka oleh kerana itu, kita bila nak bercakap, jangan sebarang cakap. Sebab benda tu tak habis di sini. Benda tu bawa ke sana. Jawab di sana esok ni. Maka kerana tu Islam mai kat kita, dia kata kalau nak bercakap, pastikan benda tu betul dulu, baru bercakap. Supaya tak menyusah kita di sana esok ni. Maka sama dengan orang-orang kafir duduk cakap kata malaikat ni anak perempuan Tuhan, malaikat ni anak perempuan Tuhan, duduk bercakap ni, cakap tu sudah direkod oleh malaikat. Dan benda yang direkod, yang sudah disuratkan ini, di sana kena jawab esok. Tuhan kata wa yus'alun, dan mereka akan disoal di hari akhirat esok atas apa yang mereka duk cakap di atas dunia ni. Kalau sekiranya terbukti mereka cakap ni bohong, maka mereka akan diseksa kerana bohong itu. Firman Allah, wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum, dan kata, yakni dan dakwa mereka itu, kafir-kafir yang sembah malaikat itu, jika kehendaki Tuhan Ar-Rahman, nescaya tiada kami sembah akan mereka itu. Maka yang sembah itu dengan kehendak Tuhan Ar-Rahman dan redha Tuhan juga. Cuba tengok. Mereka kata ni yang kami duk kata malaikat anak perempuan Tuhan ni, bukan kami punya suka nak kata. Allah yang suruh kami kata. Kata begitu pula. Bahkan hak kami duk kata ni, dia kata adalah dengan redha Allah. Tuan-tuan, orang macam itulah yang kata manusia ni lebu tu lah. Bila dia nak cerita ke orang satu benda, dia nak bagi kejap cerita dia tu, dia pengong. Lah, dia kata aku dengar sendiri. Dia kata aku dengar mulut dia sendiri. Padahal dia tak dengar. Tapi dia nak bagi orang hak dengar cerita dia ni percaya, dia kena kata begitu. Dan aku bukan nak fitnah dia, tak ada pasal aku nak fitnah dia. Aku cerita ni aku dengar sendiri pada mulut dia. Kawan hak dengar ni, oi, tu kan. Tak sangka dia ni lagu ni, jarum masuk dah satu. Demikianlah orang-orang dulu, orang-orang kafir dulu pun buat kerja macam tu. Dia kata malaikat anak perempuan Tuhan. Bila Nabi piduk sangkai mereka, mana boleh kata malaikat anak perempuan Tuhan? Tuhan ni Allahu Ahad. Allah Tuhan yang Esa. Tak ada anak, tak ada isteri, tak ada keluarga, tak ada apa. Mana boleh hampa kata malaikat ni anak perempuan Tuhan? Mereka jawab balik dekat Nabi. Mereka kata apa? Dah, hak kami duk kata malaikat anak perempuan Tuhan. Yang kami duk sembah malaikat ni bukan ikut suka kami. Allah suruh. Bahkan Allah redha apa yang kami kata. Nampak? Maka mereka menambah lagi susah mereka di mahsyar esok ni. Firman Allah, ma lahum bidzalika min ilm. Maka tiadalah bagi mereka itu dengan demikian itu, yakni dengan perkataan Tuhan redha dengan sembah malaikat itu, daripada ilmu. Tuhan kata puak-puak ni betul-betul jahil, bercakap seperti orang yang tak ada ilmu, semata-mata bercakap ikut suka hati. Firman Allah, inhum illa yakhrusun.
tiadalah mereka itu, yakni orang-orang kafir itu, melainkan dusta mereka itu semata-mata. Pembohong aja depan ni. Maka teratur, maka sudah pasti atas mereka itu seksa dusta ke atas mereka itu di akhirat nanti. Tak ada cerita lain lah. Kerana cakap bohong ni, esok mereka tentu akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, am atainahum kitaban min qablih fahum bihi mustamsikun. Atau ada kami datang agar mereka itu kitab daripada dahulunya Quran ini dengan sembah lain Allah, maka mereka itu dengannya, yakni dengan kitab itu berpegang sekalian. Tuhan tanya lagi, ni yang hampa duk kata malaikat ni anak perempuan Allah, hampa dapat mana ni benda ni? Maklumat yang kata malaikat ni anak perempuan Allah, hampa dapat mana maklumat ni? Adakah disebut dalam kitab-kitab dulu? Kut-kutlah dulu dalam Zabur ada sebut kata malaikat anak perempuan Allah. Kut-kutlah dulu di dalam Taurat ada sebut kata malaikat anak perempuan Allah. Kut-kut dulu dalam Injil ada sebut kata malaikat anak perempuan Allah. Kalau sekiranya ada sebut dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil kata malaikat anak perempuan Allah, maka dengan kerana tu hampa berpegang dengan benda ni, tak apalah, Tuhan kata. Tapi adakah dalam kitab-kitab dulu sebut kata malaikat ni anak perempuan Allah? Tuhan tanya macam tu. Kan? Kata dia, tiada yang demikian itu. Tak ada. Dalam Taurat pun tak pernah sebut kata Tuhan ada anak perempuan. Malaikat dalam Zabur tak ada sebut, dalam Injil tak ada sebut. Yakni yang kami kata malaikat itu perempuan. Adakah kamu hadir pada waktu Allah jadikan mereka, Allah jadikan malaikat? Ataupun ada kitab dulu, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya daripada Quran dengan perkataan yang macam tu, maka tiada kamu hadir. Dan tiada kitab yang kata begitu. Perkataan dusta semata-mata yang mewajibkan kamu kena kisah. Tak ada. Tuhan kata, tuan-tuan, inilah bentuk apa? Bentuk hujah di padang mahsyar. Ini dia nak cerita kat kita ni, bentuk hujah di padang mahsyar. Satu benda hang kata, hang buktikan apa yang hang kata. Bukti, Tuhan nak dengar bukti yang meyakinkan. Daripada mana ni hang dapat cerita ni yang kata Allah ada anak perempuan, malaikat tu anak perempuan Allah? Mana hang dapat cerita ni? Kena pergi jawab depan Tuhan di sana. Adakah hang dapat benda ni daripada kitab-kitab yang aku buat turun? Tuhan kata, aku buat turun Zabur. Ada dalam Zabur sebut benda ni? Aku buat turun Taurat. Ada dalam Taurat aku sebut benda ni? Aku buat turun Injil. Ada dalam Injil sebut benda ni? Aku buat turun Quran. Ada dalam Quran aku sebut kata malaikat anak perempuan aku. Tuhan kata. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada macam mana hampa boleh hidup kata benda yang tak ada macam ni? Hampa ni memang patut kena azab. Tuhan kata. Demikian adilnya perbicaraan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan, tuan-tuan, dia bagi peluang. Tak apa, nak bercakap apa atas dunia ni, bercakap. Dia bagi lidah orang satu, cakap apa nak cakap. Di sana esok pertahankan apa yang kita cakap. Gagal mempertahankan benda yang kita cakap, maka sabitlah pembohongan kita. Sabit pembohongan, Allah lempar kita ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Tetapi kata mereka itu, yang ni kata kapiak-kapiak itu, bahawa kami dapat tok nenek kami atas suatu jalan dan atas agama sembah selain Allah daripada asnam dan malaikat dan sebagainya, dan kami atas bekas mereka itu ikut sekaliannya, maka ibadah taklid ikut tok nenek itu dalalah semata-mata jika simpang daripada jalan kita. Itu dia. Bila punya tanya di padang mahsyar itu, dia mainlah jawapan ni. Jawapan dia kata apa? Lah ni lagu ni lah abang, lah kami pun tak tahu sebenarnya. Kami sedang-sedang tok nenek kami duk sembah malaikat. Tok nenek kami kata malaikat anak perempuan Tuhan. Kami pun turutlah. Itu last sekali jawapan yang boleh bagi. Itulah. Macam kebanyakan kita hari ni lah. Kita ni kebanyakan kita hari ni buat apa pun ikut lagu orang duk buat dulu-dulu. Pergi di depan Allah itu, Allah tanya, ni yang duk buat ni ambil di mana? Adakah dalam Quran yang aku buat turun 30 juzuk sebut tentang benda ni? Adakah Nabi aku, Nabi Muhammad yang aku hantar untuk jadi Nabi dekat hampa ni, ada sebut benda ni di dalam hadis dia? Adakah tak ada? Tak ada. Tak ada yang hampa pergi buat pasal apa? Nak jawab aku mana?
Nak jawab lagu mana masa tu di depan Allah? Nak jawab lagu mana? Nak jawab kata dalam Quran memang tak ada. Nak jawab kata Nabi memang tak buat. Nak jawab lagu mana? Dalam keadaan macam tu, lah dia terbit jawapan macam ni. Dia kata inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami sedang mak pak kami, tok nenek kami semua duk buat benda ni. Maka kami pun turutlah lagu macam ni yang mereka buat. Bolehkah jawapan macam ni Tuhan terima? Cuba kita tengok. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min nadhir illa qala mutrafuha. Dan seperti demikian itulah tiada kami suruh daripada dahulu engkau ya Muhammad, daripada seorang rasul pun yang menakuti umat-umat itu, melainkan berkata oleh segala yang dapat nikmat, yakni orang-orang kaya daripada kalangan umat itu, daripada orang kaya-kaya, orang besar-besar seperti kaum engkau. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Bahawasanya kami dapati tok nenek kami atas satu jalan dan atas satu agama, maka kami atas jalan mereka itu ikut sekaliannya, dan tiada kami ikut akan engkau. Tuhan kata pula biasanya hak duk bangkit challenge, hak duk bangkit lawan Quran dengan hadis ni mutrafiha, orang-orang yang kaya-kaya. Selalu hak duk bangkit lawan kebenaran ni semua orang jenis hak ada sikit. Ada duit sikit, ada pangkat sikit, ada ilmu sikit. Orang ni selalu duk bangkit lawan kebenaran. Bukan lawan kebenaran. Bila orang baca Quran, bila orang baca hadis Nabi, dia ada ilmu. Dia bangkit lawan Quran dengan hadis. Apa ni? Bila orang baca Quran, orang baca hadis, dia bangkit lawan. Dia orang ada pangkat dalam masyarakat. Dia lawan. Bila orang baca ayat Quran, baca hadis Nabi, dia bangkit lawan. Dia apa? Dia orang yang ada harta dalam masyarakat. Dia lawan. Nabi-nabi dulu pun macam ni juga Tuhan kata. Yang duk bangkit lawan ni, dia kata mutrafiha. Semua pun orang-orang kaya-kaya di kalangan mereka yang duk bangkit duk lawan nabi-nabi ni. Maka demikian berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bangkit lawan nabi ni semua orang-orang besar di kalangan Quraisy ada tu. Firman Allah, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Kata olehmu ya Muhammad bagi kaum engkau, dan adakah jika aku bawa mai akan kamu dengan agama yang lebih terang, yang lebih nyata daripada barang yang kamu atasnya tok nenek kamu itu, kamu taklid ikut tok nenek kamu jugakah? Tuhan kata okeylah, hampa duk buat benda tu lama dah. Kalau aku buat mai ayat Quran, hampa kata benda tu tak betul, hampa nak ikut Quran kan nak ikut tok nenek lagi kan? Tuhan tanya macam tu. Betul kita duk buat benda tu lama dah. Lah ni mai ayat Quran, mai hadis Nabi, terang-terang kata benda tu tak betul. Tapi benda tu kita duk buat lama dah. Kita nak ikut hak lama dah kan nak ikut Quran dengan hadis kah? Mana satu kita nak ikut? Tuhan tanya. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Kata mereka itu bahawasanya kami dengan barang yang disuruh kamu dengannya, yang ni daripada bawa agama itu, kafir. Maksudnya tetap tak mau ikut sekalian dengan engkau dan agama engkau dan rasul yang dahulu daripada engkau. Jawab mereka ni apa? Kami kok mana pun ikut tok nenek kami juga, ikut orang tua kami juga. Hang bawa mailah Quran kah, hadis kah, apakah, semua kami tak mau pakai. Kami tetap dengan hak tok nenek kami kata juga. Banyaklah benda ni berlaku dalam masyarakat, cukup banyak. Dia duk buat. Mailah siapa pun, bukalah kitab tafsir mana pun, teranglah hadis Nabi macam mana pun, buat mai kitab syarah hadis tu lagi bagi kat dia. Tak mau pakai juga. Aku nak buat lagu selalu lah. Takkan orang dulu-dulu buat tak betul dia kata. Dia jawab lagu tu. Kalau kita balik kat dia, takkan hadis tak betul kot. Aku tak kata hadis tak betul, tapi takkan orang dulu tak betul. Dia duk main lagu tu. Dia tak boleh terima. Heran betul. Tak boleh terima. Rupa-rupanya benda ni bukan baru jadi law. No, zaman Nabi dah jadi dah. Maka Quran cerita ni, cerita jadi zaman Nabi. Tapi bila kita baca, law pun duk jadi lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fantaqamna
fantaqamna minhum, maka kami seksa daripada mereka itu segala orang yang dusta rasul yang dahulu daripada engkau itu. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka lihatlah olehmu betapa jadi kesudahan segala orang yang dusta rasul, daripada binasa dalam dunia dan azab di akhirat itu. Itu kesimpulan kepada orang yang tak mau ikut Quran, tak mau ikut hadis Nabi, nak ikut lagu orang tua-tua, lagu tok nenek dok buat, walaupun salah nak ikut juga. Kesudahan dia, Tuhan kata apa? Fantaqamna minhum, maka kami seksa depa atas dusta depa tu. Tuhan kata tak ada cerita dah, melainkan fantaqamna, kami akan seksa depa. Tak ada jawapan lain dah. Sudah main Quran saja tak mau ikut, nak ikut hak tak betul juga. Sudah main Nabi bagi tahu hak betul, tak mau ikut juga, nak ikut hak tak betul juga. Maka tak ada lah satu penyelesaian kepada mereka ni, melainkan fantaqamna, kami akan seksa mereka ni. Tuhan kata pula, fanzur kaifat kana aqibatul mukadzibin, cuba tengok hak lepas-lepas dah, orang yang mendustakan Rasul, apa jadi dekat mereka ni. Semua pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fattarani fa innahu sayahdin. Bahawasanya aku itu lepas daripada segala asnam yang kamu sembah itu, melainkan Allah Subhanahu mana tadi? Firman Allah, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ini dia mai cerita lain pula, nak cerita tentang Nabi Ibrahim pula dah. Tentang kita pun tahu Nabi Ibrahim ni siapa. Nabi Ibrahim ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi anak kepada satu orang pembuat berhala. Ujian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beranak mai kena uji dah. Uji apa? Uji dapat bapa, bukan setakat tak beriman dengan dia, kerja buat cokok pak Nabi Ibrahim. Maka menjadi masalah bagi dia. Kalau sekiranya orang yang duk bantah dia ni orang lain pun dah masalah dah. Ni orang yang nak bantah dia ni pak dia. Bukan setakat pak dia tak ikut dia, bantah dia. Bukan setakat tu, pak dia duk kerja buat cokong jual kat orang. Maka Nabi Ibrahim sangat-sangat teruk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi ujian dengan tak ada anak pula. Tak ada anak pula. Sampailah isteri dah sampai umur yang dah cukup tua, dia pun dah cukup tua, Allah Subhanahu wa ta'ala baru anugerah anak pada dia. Sudah anugerah anak, uji lagi dia, suruh pergi tinggal anak dengan bini tengah padang pasir kering kontang, tak ada apa. Tak cukup dengan pergi tinggal anak bini tengah padang pasir kering kontang, tak ada apa, tak cukup, suruh sembelih anak pula. Ujian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka disebut dalam ayat ni, dia kata wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumih, dan sebut olehmu wahai Muhammad bagi kaum engkau tentang tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam. Cerita tentang Nabi Ibrahim dengan ujian yang macam tu, yang bertimpa-timpa macam tu, tauhid dia kepada Allah cukup hebat. Ketika berkata Ibrahim bagi bapaknya Azar ni nama bapak dia, dan berkata dia kepada kaum dia, innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fattarani fa innahu sayahdin. Bahwasanya aku lepas daripada segala asnam yang kamu sembah itu. Dia pergi kata kat pak dia kerja duk buat cokong jual. Dia pergi kata kat pak dia kata, bapak, saya benda ni saya tak percaya. Allah, pak dia kata, aku duk jual benda ni, hang boleh main abang, hang tak percaya benda ni? Tak percaya. Sehinggalah satu hari, hak pak dia buat hak elok sekali, buah atas sekali, jual mahal sekali, hak tu dia pergi ambil, dia pergi rejam masuk dalam pasir. Lepas tu duk kata pula, suruh keluar sendiri. Keluar lagu mana, benda kayu, benda batu, rejam dalam pasir, duk terjam situ lah. Keluar, duk suruh keluar, tak mau keluar. Pak dia marah dia, apa ni hang buat lagu ni, Tuhan kita ni ambil muih-muih lak gabui-gabui bagi elok, tak atas balik. Dia kata, pak, dia kata, saya hak ni satu saya tak boleh ikut. Dia kata, macam mana dia nak tolong kita? Saya honok dia masuk dalam pasir, nak keluar sendiri tak boleh. Dia kata, pak, fikir yang tu cukup. Dia kata, tak payah panjang-panjang. Dia kata, nak minta tolong dia macam mana, dia sendiri pun tak boleh merangkak keluar. Hujah tu sepatutnya cukup dah. Tapi orang yang tertutup hati, tak dapat hidayah, tak nampak, tuan-tuan.
Tak nampak benda ni. Maka berkata Ibrahim ni kepada bapa dia, dia kata apa? Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dia kata bahawasanya aku lepas diri daripada asnam yang kamu sembah ni. Dia kata sorry, aku tak boleh sembah benda ni, melainkan yang aku boleh sembah Allah, Tuhan yang menjadikan aku sahaja yang aku akan sembah. Aku tak sembah ni menatang kayu, batu ni semua aku tak sembah. Aku sembah Allah kerana Allah yang jadikan aku. Dia kata. Maka bahawasanya Allah itu lagi hidayah akan aku jalan agama yang betul. Allah bukan sahaja buat saya, dia kata saya dapat petunjuk ni, Allah yang bagi petunjuk dekat saya. Itu tauhid Nabi Ibrahim. Tentu boleh bayangkan apabila Namrud perintah suruh pergi bakar dia dalam api. Namrud, raja yang zalim, yang cukup marah dekat Nabi Ibrahim ni, perintah suruh tangkap Nabi Ibrahim ni, buk dalam api bakar. Serentak dengan tu Allah hantar malaikat Jibril turun mai dekat Nabi Ibrahim, terus kata dekat dia, wahai Ibrahim, dia kata kamu mintalah apa-apa tolong dekat aku, takat boleh aku tolong kamu. Nabi Ibrahim kata apa dekat Jibril? Dia kata apa yang kena ke aku lah ni Allah lebih mengetahui. Maka Allah sahaja yang layak memberi pertolongan kepada aku, bukan kamu. Dia kata. Tauhid Nabi Ibrahim. Jibril main nak tolong dia. Dia dah duk kena bakar dah. Dia kata dekat Jibril macam tu. Maka Allah turunkan firman dia, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kad ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tuhan turun firman tu, katakanlah wahai Ibrahim, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Dia ikut lagu Tuhan kata, dengan kehendak Allah, dia tak cedera apa-apa. Senang ke tuan-tuan nak sampai peringkat tu? Dahsyat. Itu saya baca lah cerita Nabi Ibrahim tinggi sangat. Kita tak sampai tangan nak pergi tentu. Kita baca cerita sahabat Nabi sudah. Dia masuk dalam medan perang, cedera parah, dalam keadaan luka parah, cedera tu duk minta air. Bila sahabat-sahabat yang dah selesai perang ni pi dengar-dengar minta air, pi ambil air main nak bagi minum, sebelah sana pula duk sebut air. Dia kata dia tak mau bagi kawan tu dulu, padahal dia duk minta air. Ni badan luka, satu badan ni berapa puluh liang tikaman luka, anak panah, tombak, pedang dan sebagainya. Dalam keadaan macam tu dahaga ni Allah yang mengetahui, duk minta air. Orang dah bawa mai air nak bagi minum, telinga dia dengar belah balik nu duk bunyi minta air juga. Dia kata dekat kawan awak mai air ni, pergi bagi kat kawan tu, dia tu lebih perlu pada aku. Pi kawan tu pula dah dengar sebelah balik sana pula minta, akhirnya semua mati syahid, tak ada minum air. Nabi Ibrahim tadi tinggi sangat. Ni sahabat-sahabat Nabi pun makam mereka dah teratur dah. Kita tuan-tuan, nak masuk mulut kawan pergi tampak pergi jatuh lagi. Kan? Nak masuk mulut kawan dah, pergi tampak pergi jatuh lagi. Pada muka aku tak boleh, biar dia pun tak boleh sama. Bayangkan hati kita dengan hati sahabat-sahabat Nabi ni macam mana kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Dan jadi Allah Subhanahu wa taala akan kalimah tauhid itu kalimah yang berkekalan kepada anak cucu Ibrahim. Anak cucu Nabi Ibrahim tidak semua jadi nabi, tetapi ramai daripada anak cucu Nabi Ibrahim menjadi nabi. Tak semua, tapi ramai daripada anak cucu Nabi Ibrahim dilantik menjadi nabi. Begitu. Maka senantiasalah kalimah tauhid itu ada pada mereka itu. Maka mereka yang tauhid Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu, yakni ahli Mekah, kembali sekalian daripada sembah tokong kepada sembah agama Nabi Ibrahim. Kerana Ibrahim itu tok nenek mereka. Itu dia. Yang tadi duk mengerah sangat, duk kata kami kok mana pun ikut orang tua. Kami kok mana pun ikut orang tua. Siapa lebih tua? Orang tua hampa kan Nabi Muhammad kan lebih tua. Kalau betul kata nak ikut orang tua, ikut Nabi Muhammad, dia paling tua dalam agama kita. Kata nak ikut orang tua, tapi Nabi Muhammad tua tak mau ikut. Tak kena.
Orang kafir Mekah apa serupa. Mereka duk kata dekat Nabi Muhammad, kami atas agama Nabi Ibrahim. Mereka kata. Nabi Muhammad kata, ni hak aku bawa. Ni agama Nabi Ibrahim lah. Nabi Muhammad kata, dah, hang bawa lain punya. Kami nak ikut Nabi Ibrahim juga. Hak Nabi Muhammad bawa tu agama Nabi Ibrahim lah sama. Dah, nak ikut Nabi Ibrahim. Lagu mana? Nabi Ibrahim ajak hampa sembah tak kau? Ada lagu mana hampa kata hampa ikut dia? Kosot lah. Nak bersembang dengan puak ni sakit kepala. Kosot. Cakap tak lagu ni. Betul hang nak ikut orang tua? Betul. Ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling tua. Ada, tapi nak ikut orang tua. Tapi tak mau ikut Nabi Muhammad paling tua. Tapi nak ikut orang tua. Pening. Macam itulah cerita dia, macam itulah. Kami nak ikut Nabi Ibrahim. Kami tak mau ikut hang. Kami nak ikut Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kata, aku ni ikut Nabi Ibrahim juga. Agama aku bawa ni agama Ibrahim lah. Ada, kami nak ikut Nabi Ibrahim. Ada, Nabi kata aku bawa ni agama Ibrahim lah. Tapi kami tak mau ikut hang, kami nak ikut Nabi Ibrahim. Nabi kata kat dia, betul nak ikut agama Nabi Ibrahim? Ada tak Nabi Ibrahim ajak suruh sembah asnam, suruh sembah tokong? Yang ada Nabi Ibrahim marah pak dia kerana pak dia sembah tokong. Yang tu ada. Pasal apa hampa sembah tokong? Ada tak kami nak ikut Nabi Ibrahim juga? Apa ni? Yang tu sampai pagi esok pun tak habis, sampai minggu depan pun tak habis, sampai berapa bulan pun tak habis. Pasal apa? Pasal dia tak mau terima kebenaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan muwafaqah manusia atas kasihnya. Nabi Ibrahim ni, sebut Nabi Ibrahim, semua orang kasih kepada Nabi Ibrahim. Muwafaqah, semua orang sepakat kasih kepada Nabi Ibrahim. Tetapi kita lah ni, bila kita baca tahiyat akhir, selawat sampai ke Nabi Ibrahim sekali. Mana itu bukti kasih kepada Nabi Ibrahim. Dan sebenar agamanya, muwafaqah, sepakat orang mengatakan agama Nabi Ibrahim ni sebenar, agama betul, iaitu agama sembah Allah dan tinggal sembah asnam. Itulah yang Nabi Ibrahim bawa. Firman Allah Subhanahu wa taala, bal matta'tu haula'i wa aba'ahum, tetapi telah aku beri bersedak-sedak mereka itu, yakni musyrikin Makkah itu dan tok nenek mereka itu, dengan panjang umur, banyak harta dan selamat badan daripada penyakit, tetapi berkekalan mereka itu atas sembah asnam juga. Itu dia. Yang kata Tuhan ni Maha Pemurah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan Maha Pemurah. Tuhan pemurah pada semua orang. Usaha kuat sikit, dapat hasil dia. Dengan kehendak Allah, Allah bagi hasil daripada usaha kuat dia. Maka orang kafir pun kalau kerja kuat dapat hasil. Tetapi Ar-Rahim, sifat sayang Allah, Allah tak bagi kepada orang yang mati kafir. Allah bagi kepada orang yang mati Islam kepada dia. Itu beza dia. Maka kafir musyrikin Makkah ni apa mereka tak kata? Bukan dekat Nabi Muhammad, dekat Tuhan pun mereka kata. Walaupun mereka kata Tuhan, Tuhan tetap bagi mereka ni panjang umur, bagi mereka banyak harta, bagi mereka sehat tak sakit. Betul? Tak sakit. Hidup sehat, tapi isi kesihatan itu dengan derhaka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Firman Allah, hatta ja'ahumul haq, hatta ja'ahumul haq wa rusulun wa rasulun mubin, sehingga datang akan mereka itu oleh Quran yang menunjuk jalan yang sebenar dan rasul yang menyata segala hukum syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Biarlah depa ni dalam keadaan kekal, panjang umur, banyak harta, sihat badan dan sebagainya, biar pergi. Sampailah mai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada depa ni, nak ajak balik depa supaya kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walamma ja'ahumul haq qalu hadza sihr wa inna bihi kafirun. Apabila datang akan mereka itu oleh Quran yang sebenar-benar kalam Allah, seru mereka kepada tauhid Allah, kata mereka itu ini sihir. Dia kata, dah betul. Mai aja Quran, dengar. Oh, dia kata sihir. Bukan kalam Allah. Dan kami dengannya, yakni dengan Quran itu kafir sekaliannya. Kami tak ikut. Kami tetap ikut hak orang tua kami buat juga. Mai lah Quran apa, Nabi apa, mai pun kami tak mau ikut. Kami macam dulu juga. Dulu, kini dan selamanya kami ni. Kira lagu tu. Firman Allah, wa qalu,
laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan kata mereka itu, yakni kafiah-kafiah Mekah, tak kala turun Quran kepada Nabi Muhammad, apa kerana tiada diturun ini Quran atas laki-laki yang besar-besar, laki-laki yang mulia-mulia daripada dua negeri, yakni Mekah dan Taif. Cari juga jalan nak komplain Nabi ni. Dia kata kalau betul lah Allah nak lantik Nabi untuk mai pimpin kita, apa yang pergi lantik Muhammad ni? Apa dia ada? Yatim piatu, tak ada apa. Harta benda tak ada, apa pun tak ada. Dia ni satu aja ada kat dia. Apa dia? Akhlak dia baik. Yang tu aja. Lain apa pun tak ada. Kalau betul Allah nak lantik satu Nabi, nak mai pimpin kita, dia, apa sebab Allah tak lantik satu orang laki-laki yang besar-besar, yang mulia-mulia? Berlambak, dia kata duk ada di Makkah, berlambak duk ada di Taif. Dia kata orang hak besar-besar, kaya-kaya, mulia-mulia, bangsawan yang disanjung oleh masyarakat ni duk ada ramai. Pasal apa Tuhan tak ambil seorang daripada mereka ni? Pasal apa yang pergi ambil dia ni orang yang tak ada harta, tak ada apa ni? Yang kata surah Az-Zukhruf ni, surah perhiasan ni. Ini masalah mereka. Masalah kalau nak jadi pemimpin mesti mau kaya. Miskin tak boleh jadi pemimpin. Ini hukum yang mereka putuskan. Maka mereka tak boleh terima Nabi SAW kerana Nabi bukan daripada kalangan bangsawan kaya raya, berkedudukan dan berharta. Begitu. Firman Allah, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Tuhan kata, adakah mereka yang berbahagi rahmat Tuhan engkau wahai Muhammad? Tuhan kata, Muhammad, ambil tanya mereka, Ustaz, ni semua hak duk dapat semua ni mereka bagi kah? Ni yang orang boleh dapat makan minum hari-hari, yang apa semua orang duk dapat lah ni rahmat yang duk turun dekat orang lah ni, rahmat ni mereka ke bagi ke kami bagi? Tuhan kata. Tuhan suruh pergi tanya benda ni, suruh Nabi pergi tanya mereka yang bantah ni, yang hampa duk dapat ni siapa bagi? Adakah sama-sama hampa manusia bagi ataupun aku Allah yang bagi benda ni? Maka ikut suka mereka itu dengan tiada izin pilihan kami nubuwah itu. Bolehkah mereka ni pula yang buat keputusan tak mau terima Nabi yang kami lantik, mereka pula boleh pilih Nabi mana mereka mahu? Bolehkah macam tu? Tuan-tuan, kita ada kedai, misalnya kata kita ada kedai, kita nak lantik satu manager bagi jaga kedai kita. Kedai kita lah lantik manager untuk jaga. Satu mai satu orang pergi duk marah kita, yang pergi lantik dia ni jadi manager pasal apa? Kita pun heran juga. Kita kata ni kedai siapa? Kita tanya dia. Kedai kita. Dia main marah kita pasal lantik kau ni bagi jadi manager. Kita pun nanti tak lu nak tanya lah, kedai ni kedai siapa? Kedai bapa hang punya lah. Dia mula nak cara nak sebut tu pun. Kedai ni bapa hang punya lah. Ni kedai aku punya, aku nak lantik siapa bagi jadi manager, aku punya suka lah kedai aku. Hang siapa nak main duk komplain manager aku? Kita pun nak marah kalau sekiranya kedai kita orang main duk pergi komplain, masuk campur nak atok yang tu, yang ni kedai kita atok. Sama lah kalau rumah kita buka pintu, kita buat kursi, abang tetamu duduk belah kanan pintu tu, mai satu orang masuk duk marah. Dia kata ni yang bangku bila letak tang ni pasal apa? Kita pun heran juga. Dia main rumah aku pergi rumah dia kan? Kan kita kata nanti Zat nak tanya ni rumah siapa? Dia kata aku tak kira lah rumah siapa pun yang hambus tang ni pasal apa? Tak lama lah dia ni tukar semambu nanti keluar lagi. Kalau kita pun kita marah, hak kita acung, dia main duk kita nak marah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih lagi. Dunia alam ni seluruhnya Tuhan punya, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Hak Tuhan punya. Tuhan nak lantik siapa bagi jadi Nabi, itu hak Tuhan. Hak Tuhan nak pilih siapa bagi jadi Nabi. Allah sudah pilih Nabi Muhammad jadi Nabi. Mereka pergi komplain Allah, pasal apa ambil Muhammad? Dia ni apa, miskin apa pun tak ada. Saya tak ambil orang-orang kaya ada di Mekah, ada di Taif. Mereka pergi komplain macam tu. Bolehkah komplain macam tu? Kalau kita manusia pun kita tak mahu orang komplain macam tu, ni kepula Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajarkah Allah dikomplain begitu? Begitu. Firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya.
Kami yang bahagi antara mereka itu akan rezeki kehidupan mereka pada hidup dunia ini. Tuhan kata, hak mereka duk makan tu pun aku yang bagi. Tuhan kata. Jangan kata mereka nak bagi makan ke orang. Hak mereka makan tu pun aku bagi. Tuhan kata, apa ni yang nak main komplain aku? Yang duk makan tu aku bagi. Tuhan kata. Betul tak betul tuan-tuan? Hak kita duk makan Tuhan bagi. Jangan duk buat silap jawab. Hak kita duk makan ni Tuhan bagi. Kalau Tuhan tak mau bagi, dandan dia boleh buat, tak bagi. Dia boleh buat. Makanan tu ada depan mata, tapi tak ada selera nak makan. Tuhan tak bagi makan. Makanan tu ada depan mata, tak ada selera. Sampai nak berkelahi dengan bini. Pasal bini punya susah payah, masak lah, apalah semua. Tak makan. Bukan makanan tak ada, makanan ada. Makanan ada tu pula makanan yang sebelum ni kegemaran dia. Satu hari tu tak mau makan. Pasal apa jadi macam ni? Pasal Allah tak bagi dia makan. Allah ambil selera je daripada dia. Allah ambil selera je. Tak ada selera, tak boleh makan. Secanca nak hirup pun tak mau. Bini ni sampai kata, ambil lah secanca, makan tengok dulu. Lepas tu kalau tak mau, tak apa. Aku tak lalu. Apa penjelasan kepada keadaan itu? Tuan-tuan nak jelas apa? Apa penjelasan kepada keadaan tu? Kita nak kata dia ni dia bantah. Bantah ke dia? Bukan dia bantah, dia tak ada selera nak makan. Bini merepek marah sangat. Cedok juga, cedok. Buh lah mulut, muntah balik. Masuk secanca, dia keluar balik sekolah. Tuhan tak izin dia makan. Pada masa tu dia makan juga, keluar balik. Apa kita nak kata? Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Maha Kuasa. Bila dia tak mau bagi benda tu kat kita, kita tak sabar. 1000 cara kita buat tak jalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila manusia ni piduk bantah Tuhan, piduk challenge Tuhan, piduk kata dekat Tuhan, pasal apa lantik Nabi Muhammad bagi jadi Nabi, Tuhan suruh Nabi tanya mereka ni, nanti saat dulu pergi tanya mereka, adakah rahmat yang tersebar di seluruh alam ni mereka yang bagi? Tuhan kata, ni aku nak abang, aku nak bagi tahu. Tuhan kata, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang bagi antara mereka itu rezeki kehidupan mereka pada hidup dunia ini. Maka kami jadi setengah kaya, setengah miskin, setengah mulia, setengah hina. Kami nak lihat adakah syukur yang kaya, adakah reba yang miskin. Itu dia. Tuhan kata, aku yang atur semua benda ni. Tuhan kata, dalam dunia ni aku bagi jadi macam-macam. Tuhan tak bagi semua orang kaya. Tuhan tak bagi. Tuan-tuan boleh bayang kalau semua orang kaya apa jadi dunia ni? Tak makan kita ni tuan-tuan. Tak makan. Pasal apa? Pasal siapa nak pergi buat benda? Baik dia pergi supermarket beli beras lah. Apa nak pergi susah payah turun menang buat kerja? Siapa suruh? Duit dah ada. Pergi buat bendang buat apa? Kita pergi beli beras tu dah. Kalau semua orang duk ingat nak pergi beli beras, siapa nak tanam balik? Maka Allah bagi jadi orang kaya, Allah bagi jadi orang miskin, Allah bagi jadi orang yang boleh bagi gaji ke orang, Allah bagi jadi orang yang nak kena makan gaji ke orang. Allah yang atur benda ni semua. Bila Allah atur macam ni, wujudlah harmoni dalam masyarakat. Wujud harmoni. Orang kaya boleh bagi kerja dekat orang miskin. Orang miskin ni berterima kasih pasal dia dapat punca rezeki melalui kawan ni. Rezeki Allah bagi, tetapi melalui kawan ni Allah bagi rezeki dekat dia. Dia terima kasih dekat kawan yang bagi dekat dia. Lebih daripada tu, orang putih kata on top of that, selain daripada gaji dia duk bagi tu, bila mai cukup haul, zakat pula dia bawa keluar, dia bagi dekat pekerja dia yang gaji-gaji rendah, yang gaji-gaji korang ni, bagi pula zakat dekat kawan ni. Maka bertambah lagi akrab dan eratnya kasih sayang antara orang yang ditakdirkan susah dengan orang yang ditakdirkan kaya. Semakin jadi cantik lagi. Allah atur benda ni semua nak bagi jadi elok. Dia kata, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin litattakhidha ba'dhum ba'dha sukhriyah. Dan kami angkat setengah mereka pada atas setengah. Sebahagian orang Tuhan angkat bagi duduk tinggi dengan kaya dia, dengan mulia dia, dan beberapa darjat di atas dunia. Sebahagian Tuhan angkat bagi jadi macam tu, kaya raya, senang lenang, duit banyak dan sebagainya, supaya ambil setengah mereka itu akan setengah berbuat menghina, yakni dengan suruh kerja dengan bayar upah.
Supaya orang yang kaya ni dengan duit yang ada banyak kat dia, dia boleh bagi pula dekat orang lain untuk nak tumpang nikmat yang Tuhan bagi ke dia. Supaya hasil nizam alam ini, wujudnya peraturan di dalam alam ini, ada ketua, ada pengikut, ada majikan, ada orang makan gaji dan sebagainya, yang setengah sebab bagi kehidupan, setengah ini dengan harta dan ini dengan kerja. Dia ni ada duit, maka dia bagi kerja. Maka orang yang tak ada duit, dia guna riang dia untuk nak buat kerja dengan orang kaya. Allah yang wujudkan benda ni semua. Yakni rezeki dunia ini pun kamu tiada dapat atok sendiri, kena kami yang atok dan bahagi. Maka betapa pula kerja nubuah dan risalah dan ilmu yang khususiah bagi Allah Subhanahu wa taala semata, beri Allah kepada mereka yang dipilihnya semata-mata. Itu dia. Hak ni pun hampa nak buat dah susah dah. Hampa nak buat semua. Tuan-tuan, nak cari makan kita pun susah. Nak bagi makan seluruh penduduk alam. Kan? Saya selalu cerita yang kisah apa Nabi Sulaiman yang kata tu. Riwayat yang tidak sahih lah. Cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Kan Nabi Sulaiman Tuhan bagi kat dia keistimewaan cukup banyak. Nabi Sulaiman. Sampai semua pun boleh dengar cakap dia dengan kehendak Allah. Bukan sahaja binatang-binatang dalam hutan lah apa semua. Bukan setakat tu, sampai angin boleh dengar cakap dia. Angin boleh dengar cakap dia. Sampai ifrit. Waqala ifritun minal jin. Dan berkata ifrit daripada kalangan jin. Mai kata dekat Nabi Sulaiman, aku boleh bawa mai istana Balqis, mai depan hang dalam sekelip mata. Ifrit tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nak tunjuk kata dia boleh berkhidmat kepada Nabi Sulaiman. Punya hebat Nabi Sulaiman ni. Dalam riwayat tu dia kata apa? Nabi Sulaiman ni dah dapat macam ni semua, teringin dia satu hari. Dia kata, ya Allah, bagilah dekat aku satu hari. Aku nak bagi rezeki kepada seluruh penduduk alam. Tuhan kata, tak boleh buat. Tak boleh buat. Dah dia kata, bagi try tengok. Pasti dia boleh guna semua ni. Kalau lah dia kata jentera. Dia ada jentera. Bukan jentera kat padi saja. Dia ada jentera angin apa, menatang apa semua. Dia boleh kerah suruh hantar. Kata kunun dalam riwayat tu, dia kata tak apalah. Tuhan kata ambil satu hari. Dalam masa sehari ni hang bagi makan dekat semua makhluk yang ada dalam muka bumi ni. Dia pun try bagi. Start dengan makhluk dalam laut. Maka dia kerah ni, segala makhluk ada atas darat ni, pergi cari makanan, pergi tabung dalam laut. Nak bagi makan segala sotong, segala ketam, segala kerang, segala apa nu, retih, segala macam-macam ada dalam laut tu, bagi makan. Lagu duk pergi curah masuk makan habis, menanak lagi, duk cimui ada sotong tak dapat makan lagi, pergi duk curah bagi tak. Oh, dia kata dalam laut saja pun bagi tak habis. Ni puak aduk angkut pergi bagi tak makan lagi. Akhirnya kata riwayat yang lemah ni, katanya apa? Dia kata, aku tunduk di bawah kebesaranmu ya Allah, aku tak boleh buat kerja ni. Setiap benda yang bernyawa dalam dunia ni nak rezeki, tuan-tuan. Setiap benda. Kita anak 5 orang pun sekaligus pakai minta nak bayar yuran pun, kita pun kan, duk pergi kerja naik kereta atau naik motor kan, pasal bajet pergi dekat yuran anak-anak tu. Duk biasa pergi kerja naik kereta atau main kereta dengan yuran, dengan apa, sat duit, tengok-tengok naik motor pergi kerja. Tu baru 5 orang anak di rumah. Tuan-tuan boleh bayang tak satu kampung dia nak tanggung yuran semua? Kan? Maknanya apa? Bukan makhluk. Makhluk tak boleh buat kerja tu. Allah sahaja yang boleh buat kerja bagi rezeki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala nak beritahu benda ni. Dia kata wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan bermula rahmat Tuhan engkau wahai Muhammad lebih baik bagi mereka itu. Tu satu bantah, tu satu cakap banyak. Rahmat Tuhan bagi itu jauh lebih baik daripada segala-gala. Daripada barang yang mereka itu himpun, yakni harta dunia dan sebagainya. Tak ada guna tuan-tuan ada harta banyak kalau rahmat Tuhan tak dapat ke kita. Kan? Tak ada guna kita jadi orang kaya kalau sekiranya Allah tak bagi rahmat pada kita. Rahmah ni apa makna? Rahmah maknanya belas kesian. Kalau Allah tak kesian dekat kita, atas dunia duit banyak mana pun tak ada guna. Pi akhirat itu Tuhan tak mau pandang kita. Apa guna duit banyak tu ada? Maka rahmah, belas kesian Allah tu khair. Dia kata jauh lebih baik daripada lain-lain benda yang kita duk cari ni.
Tuan-tuan, apa pun dia kata rahmat Allah tu yang kita nak kena cari. Keredaan Allah kita nak kena cari. Allah takdir kita jadi senang pun, kesenangan itu kita guna untuk dapat rahmat Tuhan. Allah bagi kita susah pun kita terima kesusahan itu, redha. Jangan sampai Allah tak bagi rahmat, bagi belas kesian kat kita di akhirat. Begitu. Dia kata, dan bermula rahmat Tuhan engkau wahai Muhammad lebih baik bagi mereka itu daripada barang yang mereka himpun, yakni daripada harta dunia, yakni syurga yang dikurniakan pada orang yang beriman itu lebih baik daripada harta dunia kebesaran bagi orang kafir yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfur birrahman libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun. Oh, ni lagi pula dia nak cerita lepas ni. Tuhan kata apa? Dan jika tiada kerana takut bahawa jadi manusia umat yang satu, yakni jadi kafir semua, nescaya Tuhan akan jadikan bagi orang kafir rumah-rumah mereka beratapkan perak dan bertanggakan perak dan sebagainya. Itu dia. Tuhan kata, kalaulah sekiranya Tuhan buat macam tu, siapa jadi kafir? Senang lenang kaya raya. Oh, dia kata takut apa? Takut manusia satu dunia semua jadi kafir belaka. Pasal apa? Pasal duk nampak siapa kafir senang. Maka takut manusia semua pakat nak jadi kafir kerana tarikan harta tu. Ini kita akan baca macam mana dia nak cerita selepas ni. Wallahu a'lam. Sebut dah tak larat lah benda-benda macam ni, sekali kita cakap cukup dah. Tentang khutbah kedua ni, adakah kena angkat tangan? Ni banyak kali cakap lah. Yang kedua dia kata, mana afdal, berzikir dengan menggunakan jari ataupun guna biji tasbih? Mana-mana pun tak apa. Yang afdalnya zikir. Kan? Nak guna tasbih kan, nak guna jari kan, gunalah apa pun. Janji hang mau zikir. Yang tu je. Jadi Islam dia tak bincang tentang jari, tentang biji tasbih ni, dia tak bincang. Dan agak keterlaluan lah kalau ada orang pula piduk kata apa pula duk tarik-tarik biji tasbih macam tu, Syami apa, tak boleh kata macam tu. Dia satu alat yang kita boleh guna untuk memudahkan kita waktu berzikir. Benda tu tak patut jadi masalah ke kita. Tak patut jadi masalah. Benda macam ni jangan jadi hal. Yang penting zikir tu kita kena buat. Cuma yang sunnah lepas semayang sabit dengan hadis Nabi SAW-nya, sunnah Nabi zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Yang tu sabit daripada beberapa riwayat hadis yang sahih. Jadi nak ambil 33 tu, maka timbul kaedah nak kira macam mana. Maka zaman orang tak fikir nak buat biji tasbih dulu, dia pakai jari. Tuhan pun bagi jadi 3 katam, tiap-tiap sepuntung jari. Kira-kira boleh dapat 33 senang macam tu. Mai satu zaman pula, mereka duk fikir, duk kira kita buat tasbih lah. Dia memperkenalkan satu kaedah untuk nak bilang 33 ni. Kaedah tu dengan menggunakan biji tasbih. Tak salah, boleh guna. Mai satu zaman lagi pula dia pakai hadu ketang tu pula. Yang tu pun tak salah, kecuali kalau sekiranya ketang tu mengganggu orang, yang tu salah. Kan? Bukan salah pasal duk tekan tu, salah pasal duk ketang orang jadi duk cangak cari. Kalau dengan kerana duk tekan tu mengganggu orang, maka salahnya kerana mengganggu orang, bukan kerana alat tu. Maka orang yang reka alat tu kena fikir pula macam mana cara nak bagi tak bunyi ketang tu. Kan? Ada bila tak bunyi pula jadi tak tumpu pula, tak khusyuk pula. Kan? Tak khusyuk pula. Pasal apa? Pasal tak bunyi. Lepas tu mata tu kena duk cebiang tengok pula berapa dah ni. Allah 36 dah dia kata. Ada pula satu orang tanya pula, dia kata, ustaz, dia kata ni okeylah, hadis kata 33. Kalau terkurang ke, kalau terlebih macam mana? Ada pun tanya macam tu pun ada. Saya kata, dah Nabi kata 33, kita bagi cukup 33. Pasal apa? Itu sunnah. Kalau korang pun tak salah, benda tu tetap baik. Kalau terlebih pun tak salah.
Tapi nak dapat sunnahnya ikut angka yang Nabi kata 33, 33, 33. Tapi ustaz dia kata, saya ada tanya satu ustaz lain, dia kata tak boleh. Korang satu pun tak boleh, lebih satu pun tak boleh. Kita kata pasal apa pula jadi macam tu? Dia ustaz tu kata dia buat contoh macam anak kunci. Anak kunci tu dia ada gigi dia. Gigi dia kalau kata 5, buat 6 tak boleh buka pintu, dia kata. Ada juga jawapan macam tu kan. Jadi saya kata yang tu saya tak jumpa lagi lah dalam kita. Bukan saya tak boleh pula benda tu kan. Macam-macam orang macam-macam jawapan tu ada. Kan kiasan ni macam-macam lah kan. Kiasan dia nak bagi. Buat contoh anak kunci memang kita pun kena terima je lah kan. Terlebih satu gigi pun duk buka tak boleh. Lepas tu dia sambung pula, dia kata jaga baik-baik, kunci tu kunci pintu syurga, hang buka tak boleh nanya. Dia tak pi sampai ke situ kan, tak pi sampai ke situ, sampai korang satu baca setakat 32 je tak boleh masuk syurga, pasal pintu tak boleh buka, tak kena sabar kan. Jadi kita punya kiasan ni tuan-tuan berpadalah, patut padan, jangan melampau dalam buat kiasan kan. Kita nak buat kiasan ni kadang-kadang sesuai pada satu ketika, di satu ketika yang lain tak sesuai. Saya dulu pernah mengajar tuition anak Cina, mengajar tuition bahasa Malaysia ke anak Cina, masa duduk Kuala Lumpur dulu. Bila ajak bangsa bukan bangsa Melayu ni mengajar bahasa susah. Anak Cina tanya. Dia kata cikgu lah, dia tak panggil ustaz mengajar bahasa kan. Dia kata cikgu, bila mau guna itu imbuhan me dengan i dengan imbuhan me dengan kan. Cina dia pun tak tahu nak guna me, kita kata menjalani, menjalankan. Bila nak pakai menjalani, bila nak pakai menjalankan, dia tanya macam tu kat kita. Kita pun jadi nak jawab pun payah lah kan. Saya kata soalan yang baik, nanti saya bagi jawapan. Balik dorong kau carilah. Adalah dalam buku, satu buku saya baca dulu, kunci bahasa Malaysia, Awang Sarian tulis buku tu. Dia terang tentang me dengan i, me dengan kan. Dia kata kalau me dengan i, maksudnya perbuatan tu kena kat kita. Kalau me dengan kan, maksudnya kena kat orang lain. Dia kata. Contoh dia bawa main. Doktor itu terpaksa menjalani satu pembedahan. Siapa kena bedah? Doktor kena bedah. Doktor terpaksa menjalani satu pembedahan, dia kena bedah. Satu lagi dia kata doktor itu terpaksa menjalankan satu pembedahan. Siapa bedah? Dia pergi bedah orang. Jadi dia kata kalau me dengan i, maksudnya kita kena. Kalau me dengan kan, orang lain kena, dia kata. Kan? Saya pun pergi terang yang tu lah kat budak-budak. Anak Cina, mereka pun dengar angguk apa bekat tulis, kita pun lega lah, lepas lah. Dia ambil perkataan lain pula guna. Ambil perkataan lain. Kan? Menjatuhi dengan menjatuhkan. Dia tak jadilah lagu tadi ni. Saya pula katanya ni nampak nak jadi kosong ni. Susahlah tuan-tuan. Kadang-kadang kan kita buat kiasan tu mungkin kena pada satu ketika, satu waktu lain tak kena. Kita kata satu benda, kita kata kalau sekiranya dah masuk benda haram, kena buang, tak boleh pakai semua. Kita kata lagu tu. Orang kata pasal apa? Kita buat contoh. Kita buat contoh, kita kata kalau ada ayam satu baldi, anjing main duk jilat ayam tu. Ayam tu semua kena tuang buang. Kita baca di surau ni kan dulu, yang kes ni. Satu baldi ayam tu kena ronggah buang, dia kata. Kena ronggah buang, lepas tu kena samak pula bekas tu. Tapi tak lagi, bila main satu benda yang beku, benda yang tak cayang, contohnya dodoi. Dodoi anjing main jilat satu tempat. Fiqh kata apa? Dia kata pi potong buang tempat hak anjing jilat tu saja buang, hak lain boleh makan. Nampak? Jadi kita tak boleh pakai satu kaedah. Kita kata ada benda ni kalau dah bercampur dengan haram semua kena buang. Oh tak boleh. Dia ada waktu kena buang, ada waktu tak boleh buang. Dia ada waktu dan ada ketikanya. Dalam agama pun macam tu. Jadi kita tak boleh senang-senang buat satu kaedah untuk orang pakai, tak boleh. Tak boleh. Dia kena tengok juga. Orang tanya, tak boleh dandan. Buat hukum, boleh, tak boleh, tak boleh macam tu. Satu sahabat bagi kat saya, Ustaz, dia kata, saya nak tanya satu masalah, dia kata. Saya dah berumah tangga lama dah. Dah lama dah pun, Allah belum bagi anak apa lagi dekat saya. Belum dapat rezeki, anak tak dapat lagi.
berubat ni, cara doktor dah pindah, cara kampung pun dah cerai dah, apa semua pun nampak belum ada hasil apa-apa lagi Ustaz. Ni baru ni ada satu sahabat mai buat mai satu produk. Dia kata nama dia pun wine, W-I-N-E, wine, buatan daripada China. Jadi dia kata benda ni nampaknya membuahkan hasil. Ramai Ustaz, dia kata orang yang belum dapat zuriat, depa amal yang ni alhamdulillah Ustaz, ada bukti banyak. Jadi saya lah ni masalah, dia kata benda ni nama dia wine, jenis wine, boleh ke kita minum sebagai ubat? Saya tak boleh terus kata oh tak boleh, wine haram, tak boleh. Semata-mata kerana nama dia wine saya nak kata haram, tak boleh. Kalau lagu tu root beer pun haram, pasal nama dia beer. Tapi root beer tak macam anchor beer. Anchor beer tentulah tak boleh. Root beer, jadi kita nak jawab boleh tak boleh ke tak boleh, dan jawab boleh tak boleh. Bawa mai dulu dia punya pamphlet ke, dia punya buku dia ke apa ke, nak kena tengok dulu. Nak kena tengok apa bahan yang ada dalam tu, ingredient dia apa ke apa. Kalau ada benda-benda yang ditakrifkan sebagai khamar oleh Islam, benda tu haram. Nama belum tentu lagi. Nama belum tentu lagi. Kalau tengok-tengok, oh dia kata di antara bahan dia apa dia, anggur yang diperam misalnya, ini khamar, tak boleh. Nak kena tengok dulu, baru kita boleh kata benda tu boleh ke tak boleh. Ustaz ni saya ada satu ni daripada main ni, dia macam ni, macam-macam duk ada lah ni tuan-tuan. Ni hak direct selling pun satu pasal, kemudian hak jenis lagu insurans tak insurans ni pun satu pasal. Kadang-kadang benda-benda macam ni keperluan lah ni, keperluan, satu necessity, satu keperluan dekat kita tuan-tuan, dengan kos perubatan yang cukup tinggi lah ni. Nak pergi hospital biasa ni macam-macam, ada keluar dalam seorang abang cerita macam-macam, pergi tinggal jarum dalam perut kawan tu lah, tak lagi pergi tinggal apa semua ni, duk jadi di kan. Kita tak kata semua hospital ni memang servis dia tak bagus, tapi pelik pasal duk jadi di situ. Pasal apa? Wallahualam, kena buat satu kajian tengok pasal apa jadi macam tu. Pasal apa bila pihak tempat bayar duit mahal tak jadi? Pasal apa? Jadi orang hari ni bila main macam-macam ni, kau nak pergi private hospital. Bila nak pergi private hospital, hak ni tak boleh tahan, duit tak boleh tahan, main sangat. Sehari dia hantar lebih tengah 2,000. Tengok duk drip ayam masuk tak ada buat apa pun. Cuma kita beralih sikit, mesti mai tanya pasal apa. Beralih sikit, mesti mai tanya pasal apa. Rupanya mai tu pun bil duk naik RM5 lagu tu punya duk mai. Kan? Jadi orang hari ni duk kira kalau sakit nak pergi private hospital. Nak pergi private hospital duit tak ada. Maka orang pun, syarikat-syarikat pun duk perkenai insurans ni. Hang masuk sehari kata pergi RM2.5 ya, dia kira lagu tu. Sehari RM2.5. Kalau sebulan berapa kena bayar, kalau setahun sekali bayar berapa. Kalau hang masuk yang ni, dia kata apa-apa jadi masuk hospital dia pakai cover semua. Maka dalam keadaan penyakit makin duk banyak lah ni, kita rasa terpanggil untuk nak pergi ambil benda ni. Nak ambil, nak kena tengok dulu prosedur dia tu macam mana, halal ke haram ke, nak kena tengok. Jadi kalau semata-mata abang ustaz ni insurans, nama insurans XYZ ni boleh ambil ke tak, saya tak boleh kata terus oh tak boleh. Nak kena tengok dulu produk yang ditawarkan tu dia punya prosedur macam mana, tengok tali dengan prosedur dalam syariat. Kalau okey okey, kalau tak okey tak okey. Dia kena lagu tu. Tak boleh. Kalau abang boleh, kalau abang tak boleh, tak boleh. Maka kita kena ambil tahu anu sikit, kena ambil tahu. Pasal apa? Orang dengar nak pegang. Jadi kalau kita pergi bagi silap, orang pegang yang silap. Ini masalah dia tuan-tuan. Kan itu sebab Imam Nawawi pernah ditanya 40 soalan dekat dia. Dia jawab 3 saja. Hal lain dia kata wallahu a'lam, nanti saya tengok dulu. Kan ketelitian dalam menjawab tu, ketelitian itu kan. Ini benda-benda macam ni tuan-tuan, kita ambil jumlah, kita ambil kira. Pasal apa? Pasal semua orang pun, orang yang dengar, orang yang bercakap, semua orang pun kita nak keredaan Allah. Semua orang pun nak keredaan Allah. Jadi teliti, lambat sikit tak apa, tapi biar teliti, biar kita dapat sesuatu yang meyakinkan. Nah, wallahu a'lam. Jadi cerita hak mana afdal berzikir dengan jari atau biji tasbih ni,
Yang afdal itu ialah berzikir. Kan nak guna apa itu terpulang atas masing-masing. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.